Cooler Master MM831, sebuah gaming mouse daripada Cooler Master yang agak berkuasa, tapi bukan yang paling berkuasa seperti model-model yang terbaru ada di pasaran. Ini bukan mouse baru, tapi kalau hampa teliti spesifikasinya, dia tak jauh beza pun dengan mouse-mouse yang baru berada di pasaran. Mouse ni keluaran tahun 2019, namun dia setanding dengan mouse-mouse yang terbaru daripada Cooler Master sekarang. Kalau kita tengok spesifikasi MM831 dengan MM731, tak jauh pun dia punya spesifikasi dia. Walaupun setengah kita tengok MM731 tu lebih daripada 831, namun secara dunia nyatanya perbezaan tu terlampau sikit. Walaupun MM731 mempunyai optical switch, tapi bagi hampa yang teliti design MM831 betul-betul, hampa akan jumpa kelemahan MM731, iaitu butang DPI terdapat di bahagian bawah. Jadi hampa yang main game nak tukar DPI secara terus, hampa kena angkat mouse tu dan tekan butang di bahagian bawah tu. Kalau main game FPS yang memerlukan pertukaran DPI secara cepat, nak angkat letak balik tu bila boleh masa boleh mampu. Dari sini kita nampak MM831 ada kelebihan. Aku pun dah guna mouse ni untuk bekerja, untuk main game selama beberapa bulan ni. Jadi inilah review aku mengenai Cooler Master Master Tikui. Aku gurau je 831. Teram. Nasib baik tembak kepala dia, mati je. Dia rock klasik. Memandangkan masa aku beli hari tu, tak sabarnya masa balik tu buka. Jadi aku nak kongsi sikit lah tentang unboxing experience aku. Mula-mula aku tengok packaging dia masa buka tu, terasa macam unboxing kereta mainan je. Kenapa aku kata macam tu? Sebab packaging dia sangat simple. Dalam kotak kita dapat satu quick start guide, satu wireless setup guide, satu USB Type-C kepada USB Type-A. Jenis braided kabel USB ni sangat berkualiti aku rasa, sebab dia sangat lembut. Jadi masa sesi kita guna mouse ni, tak banyak geseran lah yang akan kita rasa. Lepas tu kan, memandangkan aku tak pernah study mengenai mouse ni, aku tercari-cari juga dia punya wireless dongle tu ada kat mana kan. Rupa-rupanya ada dalam perut mouse ni. Kita boleh buka atas ni. Aduhai. Dari segi rekaan, mouse ni direka untuk pengguna tangan kanan. Cooler Master claim mouse ni jenis palm grip dan juga claw grip. Tapi lepas aku guna untuk beberapa ketika untuk buat kerja dan main game, aku rasa ia lebih sesuai lah untuk tangan jenis palm grip. Kenapa aku kata macam tu? Sebabnya dekat atas mouse ni, kalau apa tengok betul, dia lebih melengkung ke sebelah kiri tau. Jadi kita punya tapak tangan bahagian ibu jari tu secara automatik akan genggam sikit lah. Bahagian tengah atas mouse ni ada satu butang DPI. Atas butang DPI ada 3 jalur LED RGB yang akan menyala. Depan atas butang kiri dan kanan berserta scroll wheel macam mouse biasa. Sebelah kiri terdapat butang back dan forward. Bawah butang ni terdapat satu lapisan getah yang dikelilingi oleh jalur LED. Bahagian belakang terdapat logo Cooler Master yang akan menyala. Sisi sebelah kanan terdapat jalur LED yang akan menyala juga. Bahagian bawah ada 3 MOSFET, satu switch, 3 mode, sensor dan butang yang akan kita gunakan untuk buat proses pairing. Tapi butang ni tak kira lah untuk butang yang nombor 7. Jadi keseluruhan mouse ni hanyalah mempunyai 6 butang yang boleh kita gunakan. Dan yang terakhir sekali, di bahagian depan mouse ni terdapat satu port USB Type-C yang digunakan untuk membolehkan mouse ni berfungsi secara berwayar, dan sudah semestinya digunakan untuk mengecas mouse ni lah. Dari segi dia punya binaan kualiti, mouse ni diperbuat daripada plastik jenis PBT di bahagian atas, manakala bahagian tapak mouse ni diperbuat daripada plastik jenis ABS. Build quality mouse ni memang solid, termasuk dia punya penutup ni lah. Walaupun plastik, hampa jangan ingat mouse ni build quality dia tak bagus. Kalau hampa kalah main game, hampa cuba ramai-ramai tengok, mouse ni boleh handle dengan mudah. Ditambah permukaan atas plastik ni dia jenis kasar. Kalau kita guna lama, mouse ni tak senang lah nak terlucut daripada tangan. Switch yang digunakan untuk mouse ni adalah jenis Omron yang diorang claim boleh klik sehingga 20 juta. Manakala mouse fit yang digunakan untuk mouse ni adalah jenis PTFE. Cakap mengenai prestasi mouse ni, ia berkait rapat dengan spesifikasi. Bahagian bawah mouse ni dilengkapi dengan mouse fit jenis PTFE
yang memang sangat lincin, digabungkan pula dengan sensor PixArt PAW3335 yang mempunyai prestasi yang sangat baik mengikut apa yang aku dah cuba untuk bermain permainan-permainan FPS macam Left 4 Dead, Sniper ED, Counter Strike dan juga beberapa lagi game FPS yang lain lah. Hampa boleh tengok balik 2 video Left 4 Dead yang aku dah upload sebelum ni. Jadi jangan bagi naik. Jangan naik tu. Matilah. Oh, aku tembak kan? Wow. Kira aku padu pakai MM831 ni. Dari segi DPI sensor ni memang gila. Ia bermula daripada 200 sampai ke 32,000. Aku tak tahu orang gila mana yang nak pakai sampai DPI 32,000. Dari segi polling rate pula, kita boleh set daripada 125 hingga ke 1000 polling rate. Tapi kena ingat, polling rate 1000 hanya berfungsi pada USB Type-C dan wireless 2.4. Kalau guna Bluetooth hanya dapat 125 polling rate. Cakap mengenai wireless 2.4 dan Bluetooth, kedua-dua teknologi wireless ni adalah berbeza. Ia mempunyai fungsi yang tersendiri. Contohnya, Bluetooth direka untuk penjimatan kuasa, manakala wireless 2.4 direka untuk hampir menyamai seperti kita menggunakan mouse ni secara berwayar. Tracking speed untuk mouse ni adalah 400 IPS, manakala untuk acceleration adalah 40G. Okey, pendekkan cerita lah. Kalau tanya aku mengenai prestasi mouse ni, apa yang aku boleh cakap? Terbaik. Tapi ini untuk pengguna tangan kanan ya. Untuk pengguna tangan kiri, sorry. Ini bukanlah mouse yang sesuai untuk anda. Berat mouse ni adalah 123 gram tanpa dongle. Okey lah kan, nak kata berat sangat pun tak, nak kata ringan sangat pun tak. Sesuai lah untuk control dan juga speed. Tapi bagi hampa yang dah biasa guna mouse ringan daripada ni, aku rasa memang kurang sesuai. Kalau mengikut cita rasa aku okey je dengan 123 gram ni untuk penggunaan control dan juga speed. Kalau ringan sangat pun payah juga bagi aku, sebab rasanya tak pegang apa. Mungkin boleh hilang kawalan kalau ringan sangat. Itu akulah, kalau hampa aku tak tahu. Mouse ni juga dilengkapi dengan Qi wireless charging dan bateri sebesar 800 mAh. Dengar macam besar kan, 800 mAh. Pada hakikatnya prestasi bateri untuk mouse ni adalah sederhana. Ia bergantung pada mood dan RGB lighting yang kita gunakan jugalah. Sebagai contoh, aku pernah guna mouse ni untuk edit video daripada 11 malam sampai 7 pagi dengan bateri bermula daripada 100%. Lepas tu aku menggunakan wireless 2.4 GHz, buka RGB lighting yang paling makan bateri. Cukup je 8 jam lebih, bateri mouse ni dah tinggal 30%. Bila bateri dah cecah bawah 30%, tanpa segan silu, RGB lighting mouse ni akan dimatikan dan juga prestasi mouse ni akan berkurangan sikit. Tapi tak terasa sangat lah. Mouse ni akan cuba sleep bila kita tak guna dia. Lampu warna kuning juga akan berkelip-kelip bila bateri dah bawah paras 30%. Kalau cecah bawah 5%, mouse ni akan nyalakan lampu warna merah secara berkelip-kelip pula. Masa yang diambil untuk mengecas semula mouse ni ambil masa lebih kurang 2 jam. Mouse ni didatangkan dengan satu software yang diberi nama Cooler Master Master Plus Plus. Aku sangat suka software ni sebab dia straight to the point macam hampa tengok sekarang ni. Okey, kita tengok ciri-ciri apa yang ditawarkan untuk Cooler Master MM831. Tab yang pertama, kita tengok bahagian button. Kita boleh custom button-button yang ada dekat sekeliling ni. Contohnya macam aku tekan sekarang ni. Okey, hampa boleh tengok. Kita boleh adjust lah sebagai disable pun boleh. Sebagai kita nak adjust DPI pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yang tab kedua, kita tengok dari segi lighting dia. Mouse ni didatangkan dengan 15 lighting effect. Okey, hampa tengok dekat sini. Okey, aku tunjukkan dekat hampa. Ni nama-nama dia. Okey, cuma satu peringatan. Untuk yang muzik ni hanya berfungsi pada kabel USB-C ya. Kalau gunakan wireless, muzik ni tak akan berfungsi ya. Okey. Kemudian kita masuk tab yang paling penting, iaitu performance dia. Okey, kat sini mula-mula sekali hampa masuk je tab ni, hampa boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5 punya DPI kan. Macam aku cuma pakai 3 saja disebabkan mouse ni tak ada plus minus DPI. Jadi aku nak pusing balik DPI 1, 2, 3 tu dia cepat lah kan. Kalau aku adjust lagi 2 tak guna tu, jadi dah melambatkan kerja aku. Kemudian kat bawah DPI ni, hampa boleh tengok kat sini, hampa boleh adjust
custom DPI. Contohnya sekarang ni aku pakai 1600. Katakan hampa nak pakai 1650, boleh, tak ada masalah. Cuma type je kat bahagian sini. Pastikan dua-dua samalah. Jangan nanti pergerakan X dia lambat, pergerakan Y dia cepat kan. Itu hampa kena pandai-pandai lah. Cita rasa hampa sendiri. Okey. Kemudian dekat sebelah dia, kita tengok kat sini adalah OS double click speed. Ini hampa boleh adjust lah double click punya speed. Kemudian bawah OS double click speed ni, kita ada left and right button response time. Macam aku pakai 4 ms lah. Ini paling maksimum je. Okey. Kemudian dekat bahagian bawah DPI ni, hampa boleh tengok kat sini. Sini untuk adjustment lah. DPI 1, hampa nak adjust berapa? DPI 2, hampa nak adjust berapa? DPI 3, hampa nak adjust berapa? Suka hati hampa lah. Kalau nak custom, macam aku cakap tadi, custom sajalah. Ikut suka hati hampa. Maksimum DPI untuk mouse ni adalah 32,000 ya. 32,000. Orang gila mana nak pakai sampai 32,000? Tak tahu. Kemudian bawah ni ada USB polling rate. Aku sarankan hampa pakai sajalah 1000 ya. Tak payah ada usik-usik dah. Ini pakai 1000 saja. Tapi kalau guna Bluetooth, hampa set 1000 pun tak guna. Ia berfungsi hanya pada 125 Hz sahaja. Kemudian ada angle tunability. Fungsi ni adalah mouse ni akan cuba detect tau hampa buat garisan yang lurus, walaupun hakikatnya dia tak lurus lah. Okey, kat sini hampa boleh adjust lah ikut suka hati hampa. Okey, bawah ni angle snapping ni hampa boleh off dan on lah. Macam aku off je lah supaya dia nak selari dengan tangan aku. Nanti kalau aku tak mau lurus, dia bagi lurus juga, macam mana? Payah kan? Okey. Tapi kan fungsi ni sangat berguna tau untuk orang yang nak buat garisan lurus. Seterusnya kita ada lift off distance. Okey. Hampa boleh angkat mouse ni secara rendah ataupun tinggi lah. Tapi paling maksimum tinggi mouse ni adalah 2mm sajalah. Macam aku akan pakai low je lah. Kalau macam aku terangkat sikit, kira mouse ni dah tak detect lah. Kalau kita set high, tak ada masalah, dia akan detect lah. Tapi setinggi 2mm je. Itu yang hampa boleh adjust lah. Okay. Kemudian seterusnya adalah OS sensitivity. Yang ni sebenarnya lebih kurang macam laju perlahan mouse lah, lebih kurang jadi DPI sajalah. Macam aku tak usik apa lah. Kemudian katakanlah hampa main-main mouse ni sampai dah gelong gila-gila dah. Tak tahu macam mana nak set balik dah. Reset sajalah dekat bahagian ni. Nanti dia akan jadi default setting lah. Kemudian tab yang keempat adalah makro. Makro ni sangat berguna jugalah bagi orang-orang yang main game-game yang melibatkan tekan banyak-banyak butang sekali dalam satu-satu masa kan. Sebagai contoh, aku kerja dalam bidang video editing. Aku boleh gunakan mouse ni untuk buat jump cut. Contohnya, aku assign butang forward pada mouse ni sebagai control B dalam software editing aku. Jadi aku nak jump cut video tu sangat-sangat senang lah. Aku cuma tarik cursor, tekan je butang forward. Tarik cursor, tekan je butang forward. Tarik cursor, tekan je butang forward. Kan senang. Tab seterusnya yang kelima adalah profile. Profile ni sangat berguna jugalah bagi hampa yang guna mouse ni untuk pelbagai kerja. Contohnya untuk main game, untuk buat kerja, untuk video editing. Kat sini hampa boleh set 5 profile. Macam aku biasanya pakai 2 je lah. Satu untuk aku main game dan satu untuk aku edit video. Kelebihan mouse-mouse yang boleh simpan banyak profile ni sangat berguna lah. Contohnya manfaatnya, katakan laki bini guna komputer. Laki pakai profile 1, bini pakai profile 2. Jadi masing-masing tak usik customize masing-masing kan. Nak reset balik profile pun tak ada masalah. Sangat senang saja. Okey. Tab yang terakhir, yang keenam adalah wireless lah. Kat sini tak banyak setting yang kita boleh ubah. Okey, hampa cuma boleh adjust sleep mode. Kat sini hampa boleh adjust lah berapa minit untuk sleep kan. Macam aku adjust 30 minit. Kemudian sebelah dia ni adalah LED brightness. Kemudian yang sebelah ni adalah LED ring. LED ring ni adalah lampu yang ada pada sekeliling mouse tu lah. Dia bukan dekat bahagian tengah-tengah, dia bahagian tepi macam aku tunjuk dalam video hampa boleh tengok sekarang ni. Okey. Kat sini hampa boleh turn on untuk turn off lah. Tapi kena ingat, kalau turn on, hayat bateri akan berkurangan lah. Untuk wireless, aku sarankan hampa pakai je lah seminimum yang boleh LED dia. Sebab dia mempengaruhi hayat bateri juga ya. Tapi kan katakan hampa gunakan mouse ni dekat luar, hampa nak riak tak kabur kat kawan-kawan ataupun siapa-siapa saja, hampa turn on dia punya LED, memang striking babe. LED dia memang lawa. Untuk program mouse ni, ianya perlukan kabel USB Type-C ya.
sembang kencang sangat, nampak seolah-olah macam memuji mouse ni gila-gila, betul tak? Sebenarnya mouse ni tetap ada kelemahan dia. Yang pertama sekali, kelemahan dia dari segi Bluetooth dia sendiri. Dari segi penggunaan Bluetooth, aku rasa mouse ni tidaklah selincin dan selancak seperti mouse-mouse tengah yang aku dah cuba berada di pasaran. Dia punya pengalaman menggunakan Bluetooth terasa macam kita punya pergerakan tu 25 ke 30 fps. Contohnya kalau hampa main game FPS, hampa akan rasa skrin hampa tu seolah-olah seperti 25 dan ke 30 fps. Lepas tu kadang-kadang kalau guna Bluetooth main game ni, ada berlaku sedikit lag sikit lah. Jadi penggunaan Bluetooth untuk mouse ni main game, aku tak sarankan. Kalau takkan nak guna kat office buat kerja, tak ada masalah. Kelebihan Bluetooth ni, dia jimat bateri. Tapi turn off LED ya. Kalau turn on LED guna Bluetooth, tak guna juga. LED RGB pada mouse ni tetap akan makan bateri juga. Kelemahan yang kedua, mouse ni hanya boleh diprogramkan menggunakan kabel sahaja ya. Kalau guna wireless dongle ataupun Bluetooth, tak boleh program. Even walaupun hampa masuk pada Cooler Master Plus tu, dia tak akan detect hampa guna mouse ni. Jadi, kena guna kabel USB-C untuk buat sebarang perubahan pada mouse ni. Kelemahan yang ketiga, ia mengenai bateri mouse ni sendiri. Macam aku cakap tadi, walaupun mouse ni mempunyai bateri 800 mAh yang besar, buka RGB yang paling terang, cukup je 7 jam lebih, RGB pada mouse ni akan dipadamkan. Tapi lepas tu boleh pakai lagi, cuma prestasinya berkurangan sikit. Yang keempat, tak ada butang plus minus DPI. Kalau hampa nak set plus minus DPI, kena korbankan beberapa butang pada mouse ni lah. Bagi setengah orang, mungkin ia tidak menjadi isu kalau tak ada plus minus DPI. Tapi bagi orang yang macam aku ni, yang kadang-kadang tukar DPI, sat nak laju, sat perlahan, sat laju, sat perlahan, sat laju, sat perlahan. Kalau aku buka 5, nak cycle balik ke DPI yang aku nak tu, memang ambil masa. Kalau main game FPS, bila-bila boleh mampu. Lambat sikit je, kena tembak. Kelemahan yang kelima adalah, yang ni aku rasa dia teruk sikit. Hampa nak tengok hayat bateri pada mouse ni, tak boleh. Pasal apalah Cooler Master buat design mouse ni tak boleh tengok bateri dia tinggal berapa. Itu aku nak tanya Cooler Master. Pasal apa buat macam tu kan? Sedangkan tengok hayat bateri dalam sesebuah rechargeable device tu adalah sangat-sangat penting. Agak-agak lampu LED tu dah padam, bersedialah untuk charge mouse ni. Tapi lepas lampu LED padam, aku dah try guna lagi dalam masa 4 jam pun tak ada masalah. Okey je mouse ni. Ia masih berfungsi dengan baik dan cemerlang. Tapi tak apalah, hadap je lah kelemahan dia. Cuma kalau bateri dah tinggal bawah daripada 5% tu, lampu merah akan dinyalakan lah. Dia akan berkelip-kelip meminta kita charge mouse ni. Berbaluikah mouse Cooler Master MM831 pada tahun 2022 dan 2023 even 2024 pun berbaluikah? Bagi aku, mouse ni kalau Cooler Master jatuhkan harga dia bawah 200, ia adalah satu pelaburan yang sangat berbaloi dengan apa yang ditawarkan oleh mouse MM831 ni. MM731 pun berada di sekitar harga 200 macam ni juga. Aku harap Cooler Master dapat kurangkan harga mouse ni supaya hampa boleh rasa pengalaman menggunakan gaming mouse yang padu. Tips untuk membeli mouse. Kalau nak beli mouse, jangan tengok spesifikasi dulu. Pergi kedai, raba sampai puas, dah berkenan, baru tengok spek. Sebab apa? Jangan jadi macam aku. Macam aku duk tengok spek sebelum ni kan. Main beli je. Macam sebelum ni aku pernah pakai Armageddon Falcon 3. Balik-balik tu, aduh, memang payah aku nak pakai mouse tu. Sampai even aku dah pakai mouse tu lebih kurang nak dekat, aku rasa nak dekat 3 tahun dah. Aku dah tak boleh biasa lagi dengan mouse Armageddon Falcon 3 tu. Itulah akibat dia sebab tengok spek saja ya. Walaupun mouse tu canggih macam mana pun, pergi tengok dulu dia punya bentuk dan pergi pegang-pegang, pergi gosok-gosok tengok sampai dah puas hati, baru tengok spek dan beli. Okey, itu saja daripada aku. Terima kasih semua menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Kalau nak beli mouse ni, aku akan cuba letak dalam bahagian description lah. Kalau ada lagi. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Sakit jari aku. Keras dia punya belakang.